pada malam ini kita cuba mengembelingkan impian rakyat Malaysia, yang saya yakin setiap rakyat Malaysia ataupun rakyat mana jua mempunyai impian mereka sendiri dalam masalah governance ataupun berkerajaan. Kerajaan yang ada di negara kita telah mengalami penghakisan di segenap sudut yang saya kira telah pada peringkat yang kritikal. Hampir keseluruhan rakyat Malaysia mengimpikan sebuah kerajaan yang lebih baik. Sama ada kita boleh menjadi kerajaan yang lebih baik, itu adalah isu yang lain. Tetapi impian rakyat Malaysia pada keseluruhannya ialah melihat wujudnya sebuah kerajaan yang lebih baik. Dan pada umumnya kerajaan negara kita tidak menuju kepada impian tersebut. Daripada impian ini kita berharap kita dapat jadikan realiti. Untuk mendekatkan di antara impian dan realiti yang mungkin ada gap tersebut termasuk infrastruktur media. Kalau media masih dikongkong oleh pihak berkuasa, sudah tentu hasrat melaksanakan impian ini mungkin tergendala, dan ia akan tinggal impian selama-lamanya dengan menyaksikan kebobrokan pemerintah berlangsung tahun demi tahun, dekad demi dekad. Kekayaan negara kita terus dirompak, dan lebih penting lagi ialah hilangnya rule of law. Dan dengan hilangnya rule of law, kesaksamaan dan keadilan dalam masyarakat kita, rasuah dengan sendirinya mengambil tempat dan bermerajalela. Rasuah pada peringkat biasa ialah pada peringkat mega, tetapi kini di Malaysia dia telah menjadi retail corruption. Rasuah pada peringkat runcit, daripada saman ekor sampailah kepada rasuah yang paling besar. Kita memerlukan satu usaha yang bersepadu bagi mendekatkan jarak ini. Apa yang kami harapkan melalui Tiram ialah kita dapat membina beberapa infrastruktur asas secara umum yang boleh dimanfaatkan oleh semua pihak ke arah perubahan, dan perubahan yang kita maksudkan ialah untuk kita merehatkan kerajaan yang sedia ada dan kita sampai ke Putrajaya dengan selamat. Ini hasrat kami, dan dalam perkembangan ini kami melihat ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita dekatkan supaya kita boleh bergerak dengan efektif bagi mencapai cita-cita umum rakyat Malaysia pada pilihan raya yang terdekat. Walaupun objektif Tiram bukan semata-mata kepada satu pilihan raya semata-mata, tetapi pilihan raya adalah satu daripada saluran yang kita boleh gunakan untuk menjelmakan impian ini menjadi kenyataan. Alhamdulillah, saya kerana utusan Malaysia UMNO Barisan Nasional telah pun memberikan promosi yang baik kepada Tiram. Ada satu muka surat penuh daripada editor yang agak kanan telah menulis tentang Tiram, dan kononnya Tiram tidak mewakili impian rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia pada umumnya nak duduk di bawah kongkongan UMNO sampai bila-bila. Ini ada perbezaan di antara Tiram dan utusan Malaysia. Kami berpendapat secara umumnya, termasuk ahli-ahli parti pemerintah sendiri, akan satu pendekatan politik yang baru dan perubahan yang menyeluruh. Kita sudah bosan pada umumnya dengan politik perkauman dan politik menggunakan agama untuk memecah belahkan rakyat. Dalam isu ini, dalam kes ini, Nabi Yusuf sebagai role model telah muncul sebagai pemimpin yang menyatukan rakyat Mesir melalui keadilan dan kesaksamaan. Nabi Yusuf seperti mana yang kita tahu berasal daripada Palestin. Dia berbangsa Yahudi, dan dia telah dilarikan ke Mesir, sebuah negara yang asing daripada Palestin. Namun atas karakternya yang adil, saksama, mempunyai wawasan untuk rakyat umum, Nabi Yusuf adalah satu model yang unik
kerana beliau boleh menjadi pemimpin dalam majoriti masyarakat Mesir, walahal dia adalah seorang yang berbangsa Yahudi. Ini dicapai kerana ciri-ciri kepimpinan yang universal yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan inilah pendekatan politik perubahan yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf sebagai model. Kepimpinan Nabi Yusuf tidak menggunakan pendekatan perkauman Mesir Israel ataupun Mesir Yahudi. Dia tidak menggunakan pendekatan kuasa untuk mengaut kekayaan, tetapi telah menggunakan satu model yang berbeza daripada apa yang kita lihat dalam negara kita. Pada masa yang sama, Nabi Yusuf telah berjaya membina ekonomi Mesir, dan Mesir telah keluar sebagai negara yang mempunyai kekukuhan ekonomi pada waktu negara-negara jiran Mesir mengalami masalah. Dan ini membuktikan sekali lagi bahawa kita mempunyai satu model, berbagai-bagai model yang pernah wujud dalam sejarah, berbagai-bagai saat sejarah yang menunjukkan peluang memiliki sebuah kepimpinan yang jujur, yang bersih, yang beramanah, yang memelihara kepentingan rakyat, yang menjunjung kedaulatan undang-undang adalah sesuatu yang tidak mustahil sama sekali. Dan ini juga insya-Allah kita akan jelmakan sebagai sesuatu yang tidak mustahil dalam politik negara kita Malaysia. Dan alhamdulillah Pakatan Rakyat bagi saya mempunyai pemimpin-pemimpin yang tested. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah tested leader. Datuk Tok Guru Ni Aziz sendiri adalah tested leader. Dr. Syed Husin adalah tested leader. Presiden PAS Ustaz Abdul Hadi adalah tested leader. Saudara Lim Kit Siang, Saudara Lim Kit Siang pernah membangkitkan tentang royalty bagi negeri-negeri yang menandatangani perjanjian petroleum pada bulan Oktober 1974, 25 tahun yang silam. Bermakna beliau pada waktu itu telah melihat isu ini dalam perspektif nasional, dalam perspektif kepentingan negara, tidak dalam perspektif kepartian DEP semata-mata. Kerana kita mempunyai tested leaders ini, kita yakin kita boleh mengolah impian rakyat Malaysia pada keseluruhannya menjadi realiti, dan tugas Tiram ialah mendekatkan beberapa gap yang wujud, termasuk infrastruktur media yang perlu bagi membolehkan masyarakat luar bandar dapat diberikan kesedaran sama seimbang dengan masyarakat bandar, supaya perubahan yang kita lakukan adalah perubahan daripada Perlis sampai ke Sabah dan